pembuka bicara. Selamat datang diucapkan ke program Bual Bicara Penggunaan Penulisan Lirik Lagu Rakyat dalam Lirik Lagu Moden. Yang dihormati Encik Zai Hamzah selaku ahli panel jemputan bagi Bual Bicara pagi ini, rakan seperjuangan seterusnya semua peserta program Bual Bicara pada pagi ini. Saya, Nur Dalila binti Muhammad Rosdi adalah selaku moderator bagi program Bual Bicara pada hari ini. Sidang maya yang dihormati, pertama sekali saya mengalu-alukan tetamu jemputan kita pada pagi ini iaitu Encik Zai Hamzah atau juga lebih dikenali sebagai Acoy Floor 88. Selamat datang diucapkan kepada Encik. Apa khabar Encik? Sihat? Baik, terima kasih jemput. Sama-sama. Okay, baiklah, jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan program kita pada hari ini dengan slot yang pertama iaitu latar belakang dan perjalanan kerjaya ahli panel. Jadi baiklah, bolehkah Encik Zai terangkan serba sedikit berkenaan latar belakang dan perjalanan kerjaya Encik Zai Hamzah dalam industri muzik tanah air? Okey, perjalanan saya dalam industri muzik ni sebenarnya baru lagi untuk orang cakap dalam industri seni baru 5 tahun. Tapi kalau ikutkan perjalanan tu memang panjang lah. Saya start dengan Floetic, saya Amir dan Falik. Kita orang start daripada sekolah rendah. Waktu tu saya darjah 6, Falik masih form 2, Amir pun sama umur dengan saya waktu tu darjah 6. So, kita orang kalau ikutkan band Floetic, asalnya saya, Falik dan Amir dah hampir dekat 14 tahun kalau ikutkan dari penubuhan lah. Lepas tu lepas kita orang, yelah waktu tu tak ada terfikir pun nak buat lagu ke apa, sebab waktu tu kita masih lagi orang cakap just minat untuk main muzik, sekadar jamming, sekadar nak orang cakap melepaskan tension apa semua kan. Waktu tu kita sedang belajar. Lepas tu saya dah habis sekolah. Waktu tu dalam tempoh saya belajar tu, waktu kita orang sekolah lagi, kita orang dah masuk macam-macam pertandingan, macam Battle of the Band, macam pertandingan reality show. End up saya lepas habis SPM, saya masuk satu tempat belajar. Saya ambil mechanical engineering first, and then bila saya rasa waktu saya belajar mechanical engineering tu, saya macam bukan tak berapa minat, sebab itu bukan yang saya minat. Sebab waktu saya belajar muzik tu, saya dah ada minat di mana saya memang minat muzik. Cuma waktu tu saya tak berkesempatan pasal family saya tak support waktu tu untuk bermain muzik lah. Lepas tu saya habis SPM, saya belajar jurusan mechanical engineering, and then saya end up sendiri, saya berhenti secara sukarela sebab saya rasa saya tak boleh carry on benda tu. Saya secara senyap-senyap saya masuk dekat Aswara, belajar seni lah. Waktu tu umur saya dalam 21 tahun, saya belajar muzik. Tapi bila saya carry benda tu, sebab benda kita minat, kita belajar muzik, so benda tu kita kena buat betul-betul lah. Lepas tu dari situlah saya mengenali Eric. Eric dia belajar Aswara juga, dia ambil filem. Ai dia belajar Aswara juga, dia ambil teater. Dari situlah tertubuhnya Flow 88 ni. Untuk form full member lah. Yang Akram saya kenal waktu time saya join satu reality show. Tiba-tiba berjumpa balik oleh kerana berjumpa secara tak sengaja daripada Amir. Sebab Amir macam kenal dia kan. And then waktu tu kita orang tak ada drama, kita orang panggil dia. So untuk full line up memang start daripada saya kenal lagi dengan Eric di Aswara, and then di situlah kita orang macam jamie-jamie, tiba-tiba dapat satu offer recording company lah. Waktu tu pun kita orang tak terfikir nak jadi macam artis untuk recording ke apa, sebab waktu tu bagi saya belajar muzik, saya lebih kepada nak jadi mengajar. Waktu tu nak jadi cikgu lah, macam boleh mengajar dekat USI ke sekolah seni ke. Tiba-tiba dapat tawaran untuk jadi artis rakaman. Okey lah, saya cakap waktu tu pun tak, dah habis belajar tak buat apa-apa. And then alhamdulillah rezeki Floetic kat situ. Start daripada lagu Zalika sampai sekarang. Okay, baiklah. Jadi kita telah pun mendengar sedikit sebanyak berkenaan perjalanan kerjaya ahli panel kita. Jadi hadirin sekalian,
Kita akan teruskan dengan slot kedua iaitu perkongsian penggunaan penulisan lirik lagu rakyat dalam lirik lagu moden. Jadi di sini saya ada beberapa soalan yang ingin diajukan kepada Encik Zai. Jadi kalau kita tengok dalam lirik lagu Hutang, ada masukkan dengan lirik daripada lagu Buai Laju-Laju. Faham. Jadi Okey. bagaimana tercetusnya idea untuk menggabungkan lirik lagu rakyat dan menyuntik elemen muzik tradisional dalam penulisan lirik lagu moden yang dihasilkan? Okey. Untuk bagi saya, waktu saya belajar di Aswara, kita orang sebenarnya kat Aswara ni dia belajar semua benda. Ya, tapi main core dia adalah traditional. Maksud dia walaupun saya ambil gitar di Aswara, tapi saya punya jati diri tu akan belajar traditional, iaitu wayang kulit, kita belajar gamelan, kita belajar cak lempong, kita belajar macam-macam lah. Kuda kepang, apa berkaitan traditional dekat Malaysia ni punya seni, dekat Aswara mesti akan belajar. Jadi waktu lagu Zalika semua, saya dah letakkan dah elemen-elemen traditional tu, macam lagu Zalika, Akila semua. And then sampai lagu hutang, saya macam waktu tu saya cakap dengan band member saya, aku tak ada lagu. Waktu tu sebenarnya kita orang tengah mencari lagu Flow 88. Waktu tu memang lagu Flow 88 sebelum ni memang saya buat, tapi waktu tu saya macam cakap dengan dia orang, tak ada lagu ni nak keluar next season ni. Lepas tu waktu tu pun company duk call cakap bila lagu nak keluar, maksud dia bila nak bagi lagu dengan. And then end up dia, saya cakap tak apalah, bagi je lah lagu hutang ni. Okey, lagu hutang ni pula sebenarnya saya buat dah lama. Waktu tu saya buat time saya belajar di Aswara dulu. Saya senang cerita, lagu koleksi simpanan saya banyak saya buat. Cuma saya untuk kesesuaian, saya simpan tengok kesesuaian lah. Jadi waktu tu Floyd tengah tak ada lagu, saya ada lagu hutang, tapi waktu tu pun saya tak fikir sangat nak bagi hutang ni dekat Floyd sebab waktu tu lirik dia kan ada buai laju apa semua kan. Tapi dalam term of business waktu tu saya tak tahu. Bila saya cakap dengan management, okey saya ada lagu. Waktu tu senang cerita saya just nak cukupkan syarat je. Saya cakap nah lah ada lah lagu ni, malah maksud dia saya malah nak fikir kan. Lepas tu tiba-tiba saya bagi benda tu, company cakap okey lagu ni boleh. Cakap biar betul lagu ni boleh kan. Okey, dari situ baru saya belajar satu benda, iaitu dalam konteks buat seni ni kita kena ada fikir satu lagi konteks, iaitu business contact. Business contact ni macam saya punya main fans kita orang adalah kebanyakannya budak-budak kecil, budak-budak tadika, budak-budak sekolah. Jadi bila saya letak lirik tu secara tak sengaja, tiba-tiba benda tu jadi bual apa siulan lah. Sebab sedangkan dulu kita waktu kecil-kecil dah belajar benda tu, bual laju semua. Cuma benda tu adalah secara tak sengaja sebab saya nak lengkapkan. Bila dalam lagu saya buat, kita kena ada satu benda, macam orang cakap cok mohor saya lah. Sebagai saya komposer, saya kena ada satu identiti saya. Jadi waktu tu saya fikir macam saya dah buat lirik ni kan, saya cakap aku letaklah lirik ni sebab lirik ni dia dah sinonim dengan masyarakat kita. Cuma bila benda tu kita dah tahu, dia akan secara automatik kita akan ingat benda tu. Oh dulu waktu kecil-kecil aku time lagu ni aku pernah nyanyi, time mak aku pernah nyanyi, time tidur dengan aku. Jadi benda tu yang saya terfikir macam okey, benda ni menarik juga bila saya buat benda tu. Jadi dari segi chorus dia, kita tak adalah ambil buai laju sampai semua lirik dia. Kita just ibaratkan macam pantun. So bila dia ada ritma belakang A, habiskan dengan A. Dia macam pantun lah. Cuma kita ambil konteks dia punya ayat kepala tu, buai laju-laju sampai pokok sena kan. Lepas tu bawah tu kita letak lah, kita nak ceritakan tentang apa. Macam lagu ni berceritakan tentang hutang kan. So saya letaklah bawah tu benda yang dia kena ada pemberi dengan kiasan dia. Senang cerita, lagu Flow 88 yang hutang ni sebenarnya dia ada kiasan dia. Ada orang cakap alah simpelnya lirik, tapi kalau kita kaji atau kita bedah betul-betul sesuatu lirik yang orang buat, sebenarnya kita kena tahu kita motif buat lagu ni adalah apa benda yang dia nak sampaikan. Okey, bila benda tu sampai dan apa benda yang dia nak
bagi tahu supaya orang boleh ingat, supaya jangan berhutang, supaya kalau hutang nanti ada masalah, macam tu lah, benda-benda macam tu. Jadi bila saya gabungkan benda tu, saya fikir macam ada setengah-setengah dia macam ni, kebanyakan orang dia akan cakap benda tu macam alah senang ke buat lirik macam ni. Ada orang cakap macam tu. Tapi kita kena fikir dalam term of buat lirik simple, kita nak bagi orang ingat tu adalah susah. Jadi sebenarnya macam tu lah. Saya kena fikir dalam daripada segi dua aspek untuk seimbang benda tu. Begitulah cerita dia. Okey, jadi adakah terdapat inspirasi dalam menulis lirik lagu yang dihasilkan? Saya tulis lagu, saya tak ada inspirasi mana-mana sebab bukanlah ni saya okey, untuk penulisan lagu, penulisan lirik, saya punya apa yang saya pegang adalah saya buat je. Saya tak fikir yang macam aku kena buat lagu ni mesti meletup. Tak, saya tak boleh fikir macam tu. Sebab kalau kita fikir macam tu, kita punya lagu nanti dia jadi first kita stress sebab kita akan cakap boleh tak lagu ni, dan second kita akan jadi macam tak ikhlas sebab tak ikhlas apa yang kita buat seni tu, sebab kita buat seni ni adalah untuk kita punya passion, kita punya macam apa orang cakap kepuasan. Jadi kalau kita buat seni ni hanyalah untuk aku nak lagu aku ni popular itu yang tak jadi tu maksud dia. So dalam erti kata lain, kalau kita buat sesuatu lagu ke lirik ke apa kan, kita tak boleh fikir untuk benda tu apa orang cakap meletup ke tak meletup ke tak. Kita kena fikir okay, aku buat ni, aku buat ikhlas, kalau ada orang terima, terima, kalau tak ada orang terima kita buat lagi. Saya prinsip saya macam tu. Okay. Jadi dalam banyak-banyak lagu yang tulis oleh Encik Zai, ada tak lagu yang istimewa dan mengapa? Okey, sebenarnya kita dalam tempoh PKP, kita dah siapkan 5 lagu. Tapi MV tak ada lagi. Sebab kita PKP kita tak boleh buat MV kan. Tapi lagu boleh buat pasal studio, kadang-kadang pakai studio saya, pakai studio ni. Kita by email benda tu. Jadi saya ada buat 5 lagu. First saya buat lagu yang tak apa, music totally different untuk Floetic adalah Sahabat. Sahabat ni saya buat lagu menceritakan saya dengan Floetic ni lah. Sebagai sahabat semua. Lagu tu bagi saya suka lagu tu sebab lagu tu dia daripada segi konteks dia saya rasa benda tu. Macam sekarang ni esok kita orang akan rakam MV untuk single kita orang, tajuk dia 24434. Itu tajuk untuk esok punya lagu lah. Tapi bagi saya dalam 5 lagu yang kita dah buat ni, saya lebih suka lagu Sahabat. Okay, jadi terima kasih atas jawapan Encik Zai. Jadi adakah lirik yang ditulis dalam lagu-lagu, contohnya lagu Zalika, lagu Akila, lagu Hutang, itu semua diambil daripada pemerhatian terhadap realiti kehidupan masyarakat ataupun sekadar rekaan atau ada Okey. pengalaman ke macam mana? Okey, untuk lagu Zalika sebenarnya dia menceritakan kisah benar di mana kita orang pergi show, kita orang ada jumpa satu perempuan nama dia Zalika. Kita orang jumpa, sebenarnya Zalika tu dia adalah liaison officer, dia yang jaga kita orang sebagai dia manager dekat situ lah waktu kita orang show. Jadi kita orang ni macam sukalah pasal dia jenis lemah lembut apa semua. Benda tu lah, cerita dia memang tu. Tapi saya olahkan sikit sebab saya tak nak lah nampak sangat kan benda tu kisah benar ke apa kan. Kita ambil just intipati apa yang pernah kita lalui lah. Untuk Akila pula, dia adalah fantasi je. Maksud dia kita nak kesinambungan daripada Zalika. Untuk lagu Roblox Hatiku, kita ambil elemen dandut, kita ambil style, kita ambil influence daripada Indonesia, dengan lirik, dengan apa. And then lagu yang benar adalah kesinambungan daripada hutang macam tu lah. Ada yang kisah benar, ada yang fantasi. Okay. Jadi adakah terdapat spesifikasi dalam pemilihan lagu rakyat yang nak digunakan dalam penulisan lirik? Okey, sebenarnya saya buat lagu, saya tak adalah ambil macam
aku nak kena buat lagu rakyat lah. Tak, bukan. Dia macam ni, lagu rakyat tak semestinya dia ada elemen-elemen yang macam saya cakap macam Buailah Laju, tak semestinya. Lagu rakyat ni adalah lagu yang bagi saya lah, dari persepsi lagu rakyat adalah lagu yang menceritakan tentang rakyat. Maksud dia dalam komuniti kita ni, kita selalu dihujani dengan kadang-kadang cinta tu pun boleh jadi lagu rakyat. Tapi kita tengok jenis kita nak bawa lagu cinta jenis macam mana. Ada yang cinta jenis putus hati, patah hati, jenis orang cakap tengah saling menyayangi. Jadi benda tu sebenarnya pun lagu rakyat, cuma dalam konteks genre yang macam orang boleh mainkan lagu-lagu ni kat orang kahwin ke apa ke, benda tu tak sesuai. Tiba-tiba lagu patah hati, tiba-tiba main kat rumah orang kahwin lah, benda tu tak sesuai lah. Tapi dalam konteks lagu rakyat adalah lagu yang berkaitan dengan rakyat sekeliling kita. Itu sebenarnya kalau kita cakap konteks main lagu rakyat kan. Okey, tapi bila kita dah ada satu benda di mana lagu rakyat ni kita letakkan dia sebagai lagu yang boleh sing along, lagu-lagu lama. Orang cakap lagu rakyat ni folk song lah. Folk song ni kira lagu-lagu lama lah. Sebenarnya dalam konteks betul lagu rakyat ni yang lagu yang telah terjadi di komuniti kita. Cuma kesesuaian sesuatu tu untuk dijadikan sebagai apa orang cakap, sebagai kita pakai untuk tema muzik lah. Maksudnya tema, kalau saya cakap, kalau orang kahwin takkan nak pasang lagu sedih apa semua kan, benda-benda macam tu. Jadi macam saya tak stick sangat untuk buat lagu rakyat ni. Saya lebih kepada bebas. Tapi cuma dalam Floetic kita ada identiti. Untuk Floetic memang saya tak boleh terlepas daripada identiti orang cakap lagu yang catchy song lah. Catchy song, orang senang ingat, lagu yang macam simple orang cakap kan. Tapi untuk artis-artis lain saya dah ada dah, macam saya buat Adilia, macam saya buat Baby Acha, Baby Shima. Diorang ada identiti dia sendiri. Jadi dari segi komposer memang saya kena study dulu seseorang artis ni macam mana, dan saya akan buat okey lagu kau memang akan style macam ni je. Jadi bila banyak artis tu dia ada versatile lah sikit. Macam tu lah. Baik, Jadi Cik Jai, saya nak tanya, saya Dr. Maria, pensyarah pelajar saya. Saya ingin tahu, kalau kata kita hendak menginovasikan atau mengkritikkan lagu rakyat dengan lagu moden, agaknya berapa peratus kita nak kekalkan keaslian dan berapa peratus pula kita nak tambah dengan unsur-unsur moden tu? Okey, katakan kita nak ambil lagu rakyat ke apa semua yang tadi, dia macam ni lah. Okey, dalam konteks penulisan kita ada satu badan iaitu untuk royalty, satu badan lagi untuk kita bebas. Okey, untuk bebas ni katakan saya buat satu lagu, saya pakai lirik 2-3 kucing berlari mana sama kucing belang. 2-3 boleh ku cari mana sama adik seorang. Okey, itu original punya bahasa. Jadi kalau saya nak senang, saya akan pakai separuh je. Maksud dia 2-3 kucing berlari mana sama kucing belang. Bawah tu kita buat jangan engkau kuat mencuri, nanti engkau kena ni. Contoh macam tu lah. So katakan kita ambil full lirik 2-3 kucing berlari mana nak sama si kucing belang, 2-3 boleh cari mana sama adik seorang. Kita pun ambil lirik tu jadikan lagu. Okey, dalam konteks ni sebenarnya tak salah. Sebab folk song, maksud dia lagu-lagu 2-3 kucing berlari ni, Buailah Laju, orang cakap lagu yang jenis berpantun ni, dia tak ada hak cipta di mana orang claim benda tu sebagai hak cipta dia orang. Jadi dia terpulang sama ada individu nak ambil bulat-bulat ayat tu untuk jadikan lagu atau nak ambil separuh jadikan lagu. Orang cakap pembayang dengan jawapan. Sebab dari segi konteks royalty, kita dari segi komposisi ni pula dia ada satu lagi badan iaitu MACP, Music Authorized Copyright Protection, di mana badan ni dia akan protect semua komposer punya hasil cipta. Contoh saya buat lagu, tiba-tiba melodi saya ada artis lain ambil, so dia akan protect, dia akan benda tu dia akan kemukakan lah, and then perbincangan apa semua. Jadi macam untuk lirik
kita tak boleh nak protect sebab lirik ni macam saya cakap kalau saya ni ambil satu ayat aku cinta padamu, tiba-tiba aku cinta padamu tu saya pergi dekat MyAPO, saya pergi daftarkan sebagai hak cipta, and then bila orang nak buat lagu nanti dia tak boleh pakai aku cinta padamu macam itulah maksud saya. Jadi dari segi apa yang puan cakap tadi, bagi saya benda ni tak salah, kita boleh je inovasikan, cuma bagi saya lebih elok kalau kita ambil pembayang and then jawapan tu kita sendiri buat, kita olah sendiri, itu lebih afdal lah. Baik, terima kasih atas penerangan. Okay, sama-sama. Okay. Jadi saya nak tanya, pada pendapat Encik Zai, apakah ciri-ciri penulisan lirik lagu yang baik? Okey. Ini dari segi prinsip saya. Penulisan lagu yang baik adalah kita menghiburkan orang. Sebab macam saya sebagai komposer, saya study semua komposer yang lain. Setiap komposer di Malaysia ni kita kena kaji sebab kita nak tahu apa dia punya credibility, apa dia punya kebolehan, apa yang membuatkan dia buat macam ni. Jenis saya jenis neutral lah. Maksud dia saya tak ada nak bias pasal komposer ni kawan aku kena support. Tak. Saya semua komposer kat Malaysia ni saya kaji benda tu. Jadi saya rumuskan satu benda. Tak kisah kita buat apa jenis muzik, apa genre, dia kena membuat satu benda yang macam kalau orang tu boleh nyanyi, orang tu suka, sama ada lagu tu terpulang, lagu apa-apa pun, lagu yang puitis, lagu straight to the point, lagu yang macam saya buat, lagu orang cakap lagu apa berpantun ni apa semua kiasan kan. Jadi benda ni sebenarnya dia bebas. Cuma bagi saya lagu yang terbaik adalah lagu yang orang boleh ingat dan lagu yang orang boleh terima. Bagi saya itu dah cukup untuk prinsip saya lah. Prinsip orang lain saya tak tahu. Tapi prinsip saya, asalkan lagu tu sedap didengar, orang boleh terima dan tak menyentuh mana-mana sensitivity, okey. Itu saja. Okay. Baiklah, terima kasih Encik Zai. Soalan seterusnya, apakah pendapat Encik Zai berkenaan segelintir yang berpandangan bahawa penciptaan lagu rakyat moden ni mengubah keaslian lagu rakyat? Okey. Sebenarnya kita kena faham sesuatu konteks dipanggil revolution Okey, daripada segi kita di Malaysia kita pakai lagu rakyat, kita modernkan. Okey, tapi kalau kita tengok sebenarnya dekat kita ni dah jauh tertinggal. Sebenarnya dekat US, dekat Indonesia sebenarnya dah banyak dah buat lagu macam ni. So senang cerita, sebenarnya dia tak lari. Dia macam ni kita nak mengubah sesuatu benda mengikut kesesuaian lagu adalah penting. Dan apa benda yang kita nak sampaikan, as long dia tak bercanggah dengan elemen yang saya cakap tadi, macam sensitiviti agama, orang cakap isu kaum, apa semua, tak ada menggunakan bahasa kata-kata kesat. Bagi saya benda tu tak melanggar pun. Janji apa yang kita buat adalah kalau kita ambil satu lagu, orang cakap kita merosakkan keasliannya, bagi saya tak. Sebab lagu yang asli tu tetap lagu dia. Kita ambil ni hanyalah untuk membuatkan benda tu satu revolution. Untuk lagu ni, dia menjadi satu apa orang cakap, satu benda yang lain, yang berbeza. Tapi konteks pun berbeza. Cuma kita ambil dari benda tu, kita masukkan input dia dekat kita secara tak langsung. Kalau saya ambil input tu dekat saya, and then kita boleh ingat balik, macam saya cakap waktu ni dulu kecil-kecil mak aku nyanyikan untuk aku time aku tidur. Secara tak langsung kita recall balik memori kita, lagu ni dulu mak aku pernah nyanyi, macam tu lah maksud dia. Walaupun kita ambil just pembayang je, benda-benda macam tu lah. Sebenarnya tak salah pun. Okay. Jadi adakah terdapat cabaran ketika menulis lirik lagu? Okey, macam saya sebab mungkin saya dah biasa. Sebab dulu awal-awal waktu dia macam ni, penulisan lagu ni, dia kalau dia macam apa-apa muzik pun, sebenarnya kita kena praktis. Walaupun main gitar pun, kita main gitar kita kena praktis untuk improve kita punya skill. Sama juga macam tulis lagu, kita kena
hari-hari menulis. Walaupun lagu tu kita tak menulis untuk lagu, kita menulis kadang-kadang macam saya suka tulis sesuatu ayat yang macam ayat apa quote macam tu lah, tak silap saya. Macam ada satu ayat macam dia lebih kepada macam bahasa-bahasa yang macam kita nak mengingatkan apa semua kan. So kadang-kadang saya ambil pen tulis, lepas tu dah tutup. Maksud dia kita kena biasakan menulis, sebab untuk buat lagu kadang-kadang ada satu benda di mana orang minta kita lagu, dia cakap okey aku nak hari ni. Kadang-kadang macam tu, ada setengah klien aku nak lagu hari ni. Jadi bila kalau kita tak biasa buat lagu, maksud dia kita tak praktis, benda tu nak cepat susah. Kadang-kadang ada juga macam kalau kita dah biasa, orang minta tak sampai setengah jam nanti dah hantar dah. Macam tu lah. Jadi untuk segi buat lagu ni bagi saya, benda ni kena praktis. Bila praktis apa semua, lama-lama nanti benda ni akan secara semula jadi, kita dah terbiasa. Benda tu memudahkan kita lah. Jadi adakah penghasilan lagu-lagu daripada Encik Zai selepas ni mengekalkan konsep yang sama, iaitu menggunakan lirik lagu rakyat dan elemen muzik tradisional dalam penghasilan lirik lagu? Okey, saya cakap saya adalah penulis, komposer dan penulis lirik yang bebas. Sebenarnya apa yang kita tahu, saya tulis untuk Flow 88 memang berdasarkan lagu rakyat, tapi apa yang saya tulis untuk artis lain ada lagu ballad, macam sebelum ni saya buat lagu untuk Iqbal, ballad juga, bukan berkaitan dengan lagu rakyat. Jadi sebenarnya bagi saya, seorang komposer dia kena bebas, dia tak boleh stick satu benda, tapi dia kena stick satu benda di mana dia, macam saya cakap, dia kaji seseorang artis tu kalau dia dah terbiasa macam Flow 88 lah, dia dah terbiasa dengan lagu macam ni, menangkap hati kanak-kanak, jadi kita kena teruskan konsep macam tu. Macam artis yang seorang ni, dia memang lagu sedih, lagu ballad, jadi kita kekalkan benda tu. Jadi macam saya seorang komposer, saya kena study karakter satu-satu artis, dan saya akan membuat satu lagu di mana saya ni tak tak berdiri di satu landasan. Saya kena bercabang lagi untuk mengembangkan saya punya penulisan, composing tu, supaya saya boleh dapat macam-macam style. Macam tu lah. Okey Encik Zai, saya nak tanya, macam di Indonesia mereka berani untuk membuat lirik lagu perawan atau janda. Yes. Adakah hal-hal seperti ini dikira sensitif untuk masyarakat Malaysia atau bagaimana kedudukannya? Okey. Sebenarnya bagi saya, kita tak boleh bukan tak boleh beat Indonesia. Kita ni di Malaysia masih lagi ada satu benda, iaitu kita ada satu halangan. Kita ada satu border di mana kita tak boleh melebihi batas. Sebab kita memang kita punya mancore sensitivity tu masih kuat. Tapi di Indonesia tak. Saya pernah pergi sana. Saya pun terkena kejutan budaya di mana saya tak sangka dekat sana boleh terjadi benda tu. Jadi bagi saya, yang puan cakap tadi sekadar lirik isu perawan janda tu, bagi saya dekat sana dia punya peratusan lebih kurang dalam 1% lah sensitif dia. Maksud saya macam tu lah, dia punya main core sana. Sebab bagi saya benda tu diorang tak pandang sangat kalau daripada segi penulisan bahasa. Sebab sana punya lagu saya kaji, saya pergi, saya berjumpa dengan orang sana. Diorang macam mana? Diorang ada satu komuniti di mana jika sesuatu artis dia punya fans sendiri, fan dia memang akan jadi ni macam puja lah, memang puja yang terlalu teramat sangat, yang macam sampai fanatik. Kita sekadar kat Malaysia fanatik, aku minat lagu ni, jumpa artis ni bergambar. Diorang tak, diorang sampai kadang-kadang kejar, diorang jadi macam paparazzi lah, pergi rumah semua, nak tengok dia mandi ke, nak tengok dia tengah berkebun ke. Sebab dekat sana konteks artis, hiburan diorang dah terlalu melepasi batasan. Tu pasal dekat sana
Kalau kita tahu dekat sana, artis sana kenapa kaya-kaya, sebab artis dekat sana dia mempunyai sesuatu penyokong yang sanggup mengeluarkan duit walaupun show tu tak berbayar, tapi penyokong sendiri akan bagi duit. Maksud dia yang penonton sendiri akan bagi duit. Macam di Malaysia, kita tak ada benda tu. Pasal kita ada satu benda di mana aku nak tengok semua benda free. Walaupun aku minat, tapi kita tak ada moral support tu. Macam Indonesia, dia ada moral support. Tapi dia punya moral support tu dah terlalu jauh daripada landasan. Macam kita ni mesti ada border. Dia dah melompat daripada border tu. Macam tu lah. Jadi maksudnya kalau pengkarya Malaysia tak bolehlah nak menamakan lagu-lagu dengan nama-nama yang bombastik macam tu? Okay. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Dia macam ni. Kalau kita nak buat benda macam tu, kita tak ada masalah. Tapi dekat Malaysia ni, kita kena tahan kecaman daripada netizen. So kalau kita buat benda tu, netizen kecam, kita kena terima. Kalau kita tak boleh terima, tu yang kita akan depress apa semua. Sebenarnya benda tu boleh. Cuma bagi saya, kalau seseorang tu buat, dia kena tanggung risiko dia. Itu je dia punya jawapan. Baiklah, terima kasih atas pencerahan. Okey, sama. Baiklah, terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Encik Zai. Jadi sekarang kami akan paparkan lirik lagu Cikadun yang merupakan antara salah satu lagu yang ditulis oleh Encik Zai. Jadi untuk makluman hadirin sekalian, muzik video Cikadun ni telah mendapat tontonan lebih daripada 19 juta penonton di YouTube. Jadi saya juga ada membaca keratan akhbar yang menyatakan bahawa lagu Cikadun ni menyalurkan mesej mengenai kesan penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Jadi boleh Encik ceritakan serba sedikit mengenai lagu ini dari segi penciptaan lirik dan juga maksud yang ingin disampaikan. Okey. Waktu saya buat lagu ni, dia macam ni lah. AADK call kita orang Friday untuk meeting. And then dia cakap, dia orang nak buat lagu. Dia orang nak buat lagu macam hutang. Maksud dia macam hutang tu, apa elemen hutang yang ada, dia orang nak buat. Macam contoh macam saya cakap, lagu rakyat, tepuk amai-amai apa semua kan, lagu hutang. So dekat lagu Cikadun kita pakai tan-tan tut keladi wer-wer. Dia nak elemen tu. So okey kalau klien nak macam tu, tapi klien nak lagu dadah, dia tak nampak macam dadah. Maksud dia sebelum-sebelum ni lagu pasal dadah kita tahu dia orang punya lagu korporat. Lagu korporat tu di mana terlalu straight to the point. Macam music pun music korporat kan. Jadi dia orang punya AADK punya punya motif dia nak macam sesuatu lagu supaya anak muda boleh faham untuk menyanyi dalam masa mesej tu sampai untuk orang-orang muda, budak kecil ni. Sebab apa yang dia cakap logik juga. Kalau kita nak melentur tu bulu biar dari rebungnya. Maksud dia kalau kita buat lagu untuk tarik orang dewasa yang dah terlibat dengan dadah ni susah. Maksud dia kita sekarang ni kita bukan nak rawat, kita nak cegah. So cegah daripada kanak-kanak lah. Jadi saya cakap okey boleh, tak ada masalah. And then saya buat lagu tu yang semua. Lepas saya buat lagu tu, saya tunjuk first draft dekat AADK. Diorang pun cakap diorang pun suka dengan ni pasal benda ni secara tak langsung dia ada kesamaan macam hutang, di mana lagu berceritakan pasal dadah tapi ada mesej lirik yang orang boleh ingat, orang boleh nyanyi. Jadi benda-benda tu bila saya buat macam tu, AADK suka, saya pun suka lah pasal orang suka apa yang saya buat. Cuma dia punya mesej apa yang nak disampaikan kat sini macam budak-budak, alhamdulillah macam saya jumpa budak-budak tahu pasal Cikadun ni apa. Sebab saya kenapa tajuk di Cikadun, orang pun beli asal nak tajuk di Cikadun lah, apa kena Cikadun. Sebenarnya kalau kita letak tajuk dadah, dia terlalu common macam dadah. Kalau kita letak Cikadun, orang akan Cikadun ni apa kan. So secara tak langsung orang tu akan tengok MV dan dia sendiri akan mentafsirkan, oh Cikadun ni dadah. Maksud dia macam tu lah. Itu dia cakap, benda-benda yang secara tak langsung, walaupun lagu kita buat berkaitan dadah, macam mana kita nak bagi orang tengok, sebab orang akan nak tahu apa maksud Cikadun ni. So secara tak langsung dia akan tengok MV, dekat MV tu baru dia nampak mesej dia. Benda-benda macam tu lah.
Okay, terima kasih Encik atas jawapan yang sangat menarik berkenaan penciptaan lagu Cikadun. Okay, jadi kita akan teruskan ke slot yang ketiga iaitu sesi soal jawab. Para hadirin yang dihormati sekalian, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh mengaktifkan fungsi mikrofon ataupun menaip soalan di bahagian ruangan Google Meet untuk saya bacakan. Dipersilakan. Saya teringin nak tahu pada masa akan datang, apakah lagi jenis-jenis karya yang mungkin boleh diketengahkan yang mungkin sesuai dengan era globalisasi? Okey. Saya suka Float 88 ni. Terima kasih Puan. Okey, sebenarnya seperti yang Puan cakap tadi, dia muzik ni bagi saya dia sesuatu benda yang general. Maksud dia tak ada satu genre yang kita kena buat sampai bila-bila, tak. Tapi kita kena buat satu benda di mana intipati dalam tu kita nak buat apa. Macam contoh kita pun pernah baru-baru ni zaman hip hop tiba-tiba berkembang balik apa semua kan. Jadi sebenarnya tak mustahil one day tiba-tiba Floyd buat lagu hip hop ke apa kan. Cuma macam saya cakap, intipati dalam tu. Yang penting dari segi buat lagu ni, kita nak menyampaikan apa. Kalau kita nak menyampaikan mesej yang baik kita buat. Jadi macam Floyd, saya dah letakkan satu benda di mana kita orang nak cuba, dia pasal lagu hutang ni lah, baru saya nampak. Sebenarnya Floyd ni kita nak bawa satu genre di mana dia memberi mesej yang baik lah, nasihat. Cuma kita tak nak nampak nasihat tu macam nasihat terlalu straight to the point. Orang cakap terlalu corporate lah. Maksud dia nasihat tu dia kiasan. Jadi macam lepas ni kita akan keluar lagu tentang solat sebenarnya. Tapi kalau kita cakap lagu solat, orang akan cakap lagu tu pasal nasyid. Tapi kalau dengar balik nanti dah release lagu, boleh dengar lah. Sebenarnya dia menceritakan tentang solat, tapi dia tak nampak macam nasyid. Benda-benda macam tu lah. Itu yang sebenarnya kita nak buat. Kita nak buat supaya orang balik-balik kalau dengar lagu ketuhanan, dia akan ingat nasyid. Tak, sebenarnya kalau kita nak berdakwah pun tak semestinya kita buat lagu ketuhanan, benda tu kita letak nasyid. Kadang-kadang benda tu genre rock sikit pun boleh je, tak ada masalah. Cuma sekarang ni macam mana kita nak tarik minat supaya orang boleh dengar lagu ni. Itu je. Jadi bagi saya, benda tu saya akan kekalkan. Tapi untuk kekalkan sampai bila tak adalah. Mungkin kita akan ada eksperimen sikit, sedikit sebanyak. Kita tengok apa yang rakyat Malaysia boleh terima dan suka. Baik, terima kasih. Dan saya suka nak cadangkan mungkin pada masa akan datang, mungkin dalam penulisan lirik ada permainan bahasa sikit, sebab bahasa Melayu kita kan ada banyak maksud. Betul. Dan kemungkinan kosakata seperti itu yang hari ni generasi muda hanya faham maksud selapis atau dua lapis saja. Betul. Jadi kemungkinan dalam karya-karya Float 88 akan datang perbanyakkan permainan bahasa dengan mungkin makna-makna yang pelbagai ni supaya kefahaman tentang bahasa Melayu tu lebih mendalam lagi dalam kalangan remaja. Okey. Dan saya dukung Float 88. Terima kasih Puan. Macam Puan cakap tadi, betul juga. Sebab kadang-kadang bahasa-bahasa kita ni kita kena angkat. Sebab kita memang kena martabatkan bahasa kita. Secara tak langsung, Floyd sebenarnya ada je buat lagu yang jenis bahasa betul-betul kosakata yang orang cakap, apa orang cakap, kita belajar dulu kan. Ada. Tapi untuk keluarkan sekarang, benda tu tak sesuai. Sebenarnya waktu kita orang buat lagu ni, secara tak langsung lagu ni pasal hari tu untuk bukan frontliner, untuk pasal, tapi lagu dia lagu sedih. Cuma dia punya bahasa tu kita orang cakap dari segi konteks dia, kita pakai bahasa, ada Melayu lama kita pakai, ada dia punya penulisan yang orang cakap dia punya langgam tu kita orang ada pakai. Jadi sebenarnya ada Puan. Cuma sekarang ni kita orang tak boleh keluarkan lagi sebab kita orang single Cikadun tu dah terlalu lama. Kita orang kena keluar single ni. Mungkin lagu yang Puan cakap yang kita orang buat ni, kita orang boleh buat filler untuk dalam album, mungkin boleh letak. Ya, tahniah dan semoga berjaya Float 88. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Adakah dalam kebanyakan lagu Floyd tu merupakan, alamak tak dapat baca apa tadi? Saya bacakan. Ada soalan daripada saudari Liana.
Liana Dalila. Assalamualaikum Encik Zai. Adakah gabungan muzik terkini dan gamelan dalam kebanyakan lagu Flow 88 itu merupakan salah satu keistimewaan yang ingin diketengahkan? Okey. Sebenarnya untuk lagu Flow 88, kita letak gamelan tu dari lagu Zalika tu adalah salah satu punca dia kenapa Flow 88 nak letak alat muzik tradisional. Okey. Macam tapi kita orang tak letak gamelan tu khas untuk lagu Flow 88, tak. Lagu first single kita orang Zalika gamelan. Lagu kedua kita orang pakai Cak Lempong, lagu Akila. Lagu ketiga kita orang pakai Gendang Sunda. Gendang Sunda tu Indonesia lah. Lagu keempat Utang, memang ada elemen gamelan campur dengan elemen gamelan saja. Lagu Utang. Lagu Cikadun kita orang pakai benda yang sama. Mungkin sebenarnya kenapa kita orang pakai gamelan ni, okey, adalah salah satu sebab bunyi tu sebab dia dah sinonim. Asal tradisional dia gamelan. Sebenarnya banyak je music instrument yang kita boleh pakai. Macam kita boleh pakai wayang kulit punya rebab, rebana, gendang. Sebenarnya boleh pakai. Cuma untuk dalam konteks recording daripada quality of sound tu kita tak dapat. Tu pasal lah kita letak gamelan. Tu pasal orang dah sinonim dengan gamelan tu. Adakah untuk music fretless sebenarnya kita nak letak macam-macam alat. Cuma quality sound tu kita tak dapat. Tapi insyaAllah lagu yang second ni dia ada bunyi lain. Lagu yang kita nak keluar esok kita buat MV ni, tajuk dia 24434, dia ada bunyi lain dekat situ. So nanti boleh dengar lah. Bagaimana dengan alat-alat muzik dari Sabah atau Sarawak, Sape ke, Sumpoton ke? Okay, macam saya pemain sape juga. Saya belajar dengan orang Sarawak, Cikgu Matthew. Untuk sape, dia ada satu genre muzik pula, di mana world music ni kalau kita tengok zaman Zainal Abidin, lagu-lagu berkaitan tentang alam, itu sesuai untuk sape. Pasal kenapa sesuai? Sebab sape dia adalah instrumen bertali. Dia macam gitar juga. Cuma sape ni bunyi dia tipis daripada gitar. Jadi kalau katakan saya nak letak bunyi sape tu dekat lagu macam contoh Hutang ke apa, benda tu tak sesuai. Dia sebenarnya sesuatu instrumen tradisional ni, dia kena ikut kesesuaian genre lagu. Macam sape, saya ada buat satu lagu untuk Jabatan Perhutanan. Saya ada letak elemen sape tu. Yang nyanyi Hafiz, Masya dengan Maya Karin. Ada saya buat. Tapi lagu tu lagu korporat lah. Lagu korporat, kalau boleh type kat YouTube Jabatan Perhutanan Malaysia, saya ada buat lagu. Tapi menggunakan sape. Macam tu lah. Muzik Sabah, Sumpoton? Sumpoton pun bagi saya, dia ikut kesesuaian. Sebenarnya macam saya cakap, tak salah kita nak letak muzik apa-apa. Tapi macam hari tu saya buat pakai sape tu pasal dia Sarawak punya Jabatan Perhutanan. So kita pakailah elemen tradisional Sarawak. Kalau contoh saya buat untuk Sabah nanti, mungkin pakai elemen Sabah macam kulintangan, spontan ke. Jadi benda-benda tu yang saya cakap, kadang-kadang kita tak boleh letak semua muzik tradisional dalam satu lagu kerana bukan tak sesuai. Dia takut terlalu banyak instrumen, dia akan jadi kita tengok muzik daripada tengok intipati si lagu tu. Begitulah. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih Doktor dan juga Encik Zai. Jadi ada soalan seterusnya daripada saudara Muhammad Akil. Assalamualaikum Encik Zai. Saya ada soalan berkaitan sumber rujukan pilihan Encik dalam penghasilan lirik lagu untuk memastikan setiap maksud patah perkataan yang digunakan sesuai dengan objektif penyampaian sesebuah lagu tersebut. Okey. Macam saya membuat sesuatu lagu, saya kena buat melodi. Ada setengah orang dia buat lirik baru dia buat lagu. Macam saya dah terbiasa buat melodi baru buat lirik. Okay. Ada kadang-kadang saya buat lirik, perkataan tu terlalu panjang, saya terpaksa pendekkan ataupun saya kena cari apa benda maksud. And then katakan saya menggunakan macam apa yang cakap bahasa yang lain, saya nak tengok maksud dia tu apa semua. Kadang-kadang saya Google, kalau tak Google saya ada buku saya.
buku tu saya boleh semak lah untuk kalau saya menggunakan perkataan-perkataan yang apa orang cakap yang tidak sepatutnya lah. Macam tu lah. Jadi bagi saya apa yang ni cakap tadi tu, saya tak ada apa-apa rujukan pun, cuma kadang-kadang bila kita dah terbiasa buat lirik ni, kita macam saya macam ni, bayangkan okay, lagu ni aku nak buat pasal kereta. Secara automatik kita akan tengok okay, kereta ni apa kita nak ceritakan apa semua. Sebab saya buat lagu, saya tak ada nak macam jadikan macam mana sesuatu cerita tu yang saya nak buat. Saya kena tengok tajuk. Tajuk pasal apa, okay saya buat. Kadang-kadang buat cerita, kadang-kadang terus straight to the point, kadang-kadang ada dia punya kiasan, benda-benda macam tu. Macam saya buat lagu, saya lebih kepada tengok okay, kita nak buat tajuk apa. Macam tu baru ni. Dan saya buat lagu pun, tajuk pun saya tak letak. Saya lepas dah tahu nak buat lagu pasal apa, tajuk tu saya akan letak lepas dah buat lirik. Baru saya akan ambil sedikit lirik tu jadikan tajuk. Sebab saya buat lagu memang tak ada tajuk. Selalunya saya buat je nak buat pasal apa. Macam tu lah. Okay. Baiklah, soalan seterusnya daripada saudari Nur Arina. Assalamualaikum Encik. Selalunya berapa lama masa yang diperlukan dalam menghasilkan sesebuah lirik lagu? Okey. Saya paling lambat saya pernah buat lirik lagu hampir 3 hari lah. Itu paling lambat lah. Sebenarnya 3 hari tu pasal okey, dalam banyak-banyak lagu saya paling lambat 3 hari. Paling cepat saya boleh dapat dalam 15 minit ke 10 minit saya boleh menulis. Itu paling cepat lah. Okey. Kenapa saya cakap lambat dengan cepat ni? Okey, kalau lambat ni selalunya saya buat lagu jingle, buat lagu untuk klien, di mana klien ni dia nak buat lagu, okey katakan dia suruh saya buat dulu, and then bila saya dah hantar, dia cakap okey muzik okey, cuma lirik aku nak macam ni. Tapi klien dia takkan cakap okey lirik ni aku nak letak macam ni. Tak, dia akan bagi terus apa keadaan. Maksud dia okey lirik ni aku nak macam lelaki ni dia macam nak membeli tapi orang ni nak bagi free lah. Macam tu lah. Jadi kita tak boleh lah nak ambil ayat dia tu. Maksud dia just bagi apa situasi and then kita terpaksa buat balik. Itu ambil masa 3 hari lah. And then bila kita berurusan dengan klien, kita ada bila kita dah siap kita hantar and then dia preview, dia hantar balik, preview hantar balik. So benda tu pun memakan masa sebenarnya. Kebanyakan dia saya bekerja sebagai untuk buat lagu cita rasa saya sendiri, benda tu memang kejap. Tapi bila cita rasa permintaan klien memang ambil masa 3 hari lah. Paling lama 3 hari lah. Okay, terima kasih Cik Zai. Okay, soalan seterusnya daripada saudara Muhammad Hafizuddin. Assalamualaikum Cik Zai. Saya dilihat dalam MV Hutang ada terselit dengan tarian kuda kepang. Macam mana boleh terdetik untuk selitkan tarian kuda kepang tersebut? Okey, kalau tahu MV ni tercetus bila dah siap lagu. Okey, yang buat MV tu Eric Fuzi lah, kita orang punya keyboardist, dia pun pelakon. Okey, dalam MV Hutang part tengah tu sebenarnya tu elemen kuda kepang, muzik kuda kepang. Cuma muzik kuda kepang tu kita fusion kan, kita versatilkan. Dia tak nampak kuda kepang tapi dia punya rhythm kita ambil kuda kepang. Jadi secara tak langsung waktu tu kita tengah buat tengah preview lagu, tiba-tiba Eric cakap lagu ni aku rasa pakai muzik kuda kepang punya muzik ni, kita letak elemen kuda kepang lah. Dan secara tak langsung kita orang belajar suara pun ada belajar kuda kepang. Jadi kita cakap why not kita selitkan elemen kuda kepang tu masuk dalam ni. And then korang kena tahu kita orang dekat cerita hutang tu pun kita orang pegang keris. Keris sebenarnya pegang dia kena ada cara, dia bukan main pegang macam tu. Jadi dekat suara kita orang belajar tentang bangsawan, macam mana nak pegang keris. Tu pasal kalau korang tengok MV Hutang, kita orang pegang keris tu adalah pegang cara yang betul. Dia bukan pegang macam pegang pedang ke apa ke. Sebab kita benda tu belajar. Jadi kita walaupun lagu tu tak ada kaitan pun apa, cuma daripada segi konteks kiasan dia kita kena buat betul-betul. Maksud dia pegang keris kena betul, pegang kuda kepang betul-betul. Cuma kita tak adalah bawa elemen kuda kepang tu kita kena
menari betul-betul macam kuda kepang. Sebab kita dekat Suara pun ada budak tari. So dia orang budak tari pun dia ada orang panggil contemporary. Macam tu lah, contemporary macam tu lah. So jadi dia ambil kuda kepang tu dia versatilekan untuk sesuai dengan lagu. Macam tu lah. Okey, Cik Zai, ada lagi. Saya muskil satu perkara. Sebagai pencipta, adakah sepanjang masa dapat ilham atau apa yang Cik Zai buat kalau misalnya kurang dapat ilham? Okey, saya kalau time buat lagu ni, saya tak boleh nak macam, okay, hari ni aku nak buat lagu. Memang tak boleh. Kadang-kadang saya dapat ilham bila dalam kereta, nasib baiklah zaman sekarang ni ada phone. Itu paling best lah. Sebab bila saya dalam kereta tiba-tiba tengah menghadap jam, tiba-tiba dapat melodi. Saya ambil handphone, saya record lah melodi tu. And then tak adalah balik-balik saya terus buat. Tak ada. Macam saya simpan. Kebanyakan saya simpan lagu, simpan melodi semua dalam phone lah. Tapi ada macam saya cakap untuk dapat idea ni kadang-kadang saya tak boleh buat lagu di mana orang cakap saya letakkan di saya, okey hari ni aku nak buat lagu. Dia tak jadi. Dia kena macam saya tak ada fikir pun pasal lagu, tiba-tiba benda tu terdetik untuk dapat melodi apa semua, baru dapat buat. Selalu saya punya ilham kebanyakannya kadang-kadang tengah mandi apa semua, tiba-tiba dapat benda-benda macam tu lah. Maksudnya ilham ni datang bila-bila dan tak pernah kekeringan idea? Tak pernah macam burn out ke, tiba-tiba nak macam tiba-tiba blank ke? Faham. Okey, macam saya cakap tadi, saya tak pernah blank. Cuma saya blank tu adalah lagu macam klien tadi lah. Macam saya cakap, lagu kalau saya buat jingle ke produk, benda tu bukan blank pasal apa. Benda tu bila ada pertukaran, saya blank macam aku nak letak apa ayat ni. Macam tu lah kadang-kadang. Sebab kadang-kadang klien minta untuk buat ni, tiba-tiba dia cakap dia suruh tukar ni, benda tu. Tapi sebenarnya dia tak blank, benda tu kita still tukar. Cuma kita kena Google ke, kita kena tengok buku ke nak cari maksud yang sama apa yang klien minta. Kadang-kadang ada klien dia nak lagu campur bahasa, macam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, dia nak dalam lagu dia. Jadi nak tak nak, kadang-kadang saya buat lirik bahasa Inggeris, lepas tu saya pergi jumpa mesej kawan saya, betul tak lirik English aku ni? Maksud dia, saya jumpa kawan saya yang betul-betul dia TESOL punya cikgu kan, saya bagi lah. Dia cakap, okey ni kau kena tambah ni, macam tu lah. Kadang-kadang benda-benda macam tu. Maksudnya ada banyak faktor lah yang mempengaruhi ilham ya. Betul. Baik, terima kasih. Sama. Okay, ada lagi satu soalan dalam ruangan chat daripada saudari Maisarah. Assalamualaikum Encik Zai. Pada pendapat Encik, adakah lagu-lagu Floor 88 sesuai digunakan dalam pengajaran untuk murid sekolah rendah? Okey. Sebenarnya memang bagi saya benda ni elok pengajaran ni kita nak test. Sebab sebenarnya bukan target kita orang Kita orang tak ada pernah target pun budak sekolah, kanak-kanak. Tapi waktu lagu hutang, lagu raya tu, saya baru nampak di mana fan base kita orang adalah kanak-kanak. Sebagai contoh, kenapa saya cakap saya target kanak-kanak, saya punya anak buah sendiri walaupun dia dah berjumpa saya dah selalu, tiba-tiba time balik kampung saya tengok dia buka lagu hutang tu sampai tak sikit-sikit. Maksud dia dah habis lagu hutang, dia ulang balik. Tu aku cakap, tak penat ke dia ni kan. Rupanya bila sepupu saya beritahu, mak dia lah bagi tahu, memang dia dah lama balik-balik lagu hutang. Dari situ baru saya nampak. Saya kaji lagi satu benda. Saya kaji kenapa Upin, EDM fan, dia orang punya lagu view lagi tinggi, sedangkan lagu dia orang lagi lagu kanak-kanak. Dari satu baru saya fikir satu benda, iaitu kanak-kanak dia suka benda simple-simple, dia suka benda comel-comel, dia suka benda yang ni. Tu untuk kanak-kanak Jadi saya cakap dengan Floor 88, why not kita target kanak-kanak, supaya bila kita target kanak-kanak, secara tak langsung mak bapak dia orang pun akan turut dengar sama. Dia orang punya adik, abang pun, orang cakap abang kakak pun akan dengar lagu yang sama kalau adik dia dah ulang-ulang. Jadi dari situlah saya nampak Floor 88 ni lebih jerumus ke arah untuk lagu kanak-kanak. Tapi dalam konteks lagu kanak-kanak bukanlah lagu macam DDM Fan Upin.
tapi fan base kita orang lebih kepada kanak-kanak. Macam itulah. Okay. Jadi saya kira tiada soalan. Okay, jadi terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita Encik Zai Hamzah atas kesudian memberikan perkongsian sebentar tadi. Moga-moga perkongsian yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar. Hadirin yang dimuliakan, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhir sudah program bual bicara kita pada hari ini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi program bual bicara dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa menyertai program pada hari ini. Sebelum berakhir, saya mohon semua hadirin untuk mengaktifkan fungsi kamera bagi sesi tangkap layar kenang-kenangan. Terima kasih. Tuan Muhammad Amirul. Sama-sama. Ada Okay, kita tangkap gambar Flow 88 semoga sukses. Terima kasih Puan. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Akan selalu follow. Terima kasih. Okay, 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Encik Terima kasih. Zai. Terima kasih Encik. Jaga diri semua. Salam. Terima kasih Encik. Terima kasih. Terima kasih. Kami tunggu lagu baru. kasih, InsyaAllah. Encik. Jangan lupa support. Okay. Okay, bye. Semua boleh left dulu.